Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hijrah buat semua penonton setia Nona. Syukur Alhamdulillah, Rabu lalu kita sudah pun melalui lembaran baru atau Ma'al Hijrah dalam takwim Islam bagi tahun 1445 Hijrah. Merupakan titik permulaan sejarah terbesar perkembangan syiar Islam serta kekuatan perpaduan umatnya. Ma'al Hijrah diraikan bagi memperingati peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Bermula saat penting itu, peristiwa hijrah ini menjadi permulaan tahun baru buat seluruh umat Islam dari segenap pelosok dunia. Bersandarkan detik bersejarah Rasulullah SAW ini, diharapkan satu transformasi diri yang memerlukan pengorbanan dan perjuangan mampu menjadikan kita insan yang lebih baik berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Menarik di Nona minggu ini. Anak-anak akondroplasia akan melalui banyak fasa. Cabaran paling besar nak bagi dia confident. Bila dia nampak orang lain, kadang-kadang dia ada rasa rendah diri. Macam saya, tak ada apa-apa sebarang penyakit. Cuma fizikal saya kecil. Susu ni dia panas, kita tak boleh letak semua sekaligus. Kalau tidak, telur ni dia akan jadi scrambled egg. Selamat mencuba. Tak pernah terfikir pun nak jadi pelakon. I masuk uji bakat di FKL sebab it's a random decision. Dwarfism atau individu kerdil merupakan salah satu daripada 8,000 jenis penyakit jarang jumpa yang dihidapi sebilangan kecil masyarakat dunia. Perbezaan fizikal tidak menghalang golongan ini untuk melakukan aktiviti harian seperti insan normal, namun mereka perlu mendepani pelbagai cabaran baik daripada segi kesihatan maupun aspek kehidupan. Prihatin akan hal ini, Dina Syukra Zakaria, ibu kepada seorang anak kerdil, Anik Razin Muhammad Faizal, 14 tahun, mula menubuhkan kumpulan sokongan bagi ibu bapa yang membesarkan anak-anak istimewa ini pada tahun 2015. Nona berpeluang mendekati dan mengenali komuniti kerdil ini bagi berkongsi kisah suka dan duka mereka dalam segmen Inspirasi. Kerdil atau bahasa saintifiknya achondroplasia adalah suatu keadaan yang mempengaruhi reseptor pertumbuhan fibroblast hingga menyebabkan pertumbuhan seseorang individu terbantut. Dina Syukrah, ibu kepada 3 orang cahaya mata, mendapat perkabaran tentang keadaan anak sulungnya kerdil ketika usia kandungannya 33 minggu. Setelah 7 tahun melahirkan dan membesarkan Anik Razin Muhammad Faizal, dia nekat untuk menubuhkan Parents of Little People Malaysia, sebuah komuniti bagi keluarga yang mempunyai anak kerdil. Actually pada tahun tu saya pun ada rasa risaulah sebab kita seorang-seorang dan kita bila kita search dekat internet memang tak ada kumpulan sokongan lagi dekat Malaysia dan banyaknya dekat luar negara lah. So daripada situlah saya rasa saya berjumpa dengan 2-3 family yang ada masalah yang sama, pengalaman yang sama. So daripada situlah kita bermula untuk createkan group. Sebab kita tahu ada lagi lebih ramai ibu bapa yang ada anak yang achondroplasia. Bermula dengan hanya 5 buah keluarga ketika di awal penubuhannya, kini lebih 40 buah keluarga bersatu di bawah bumbung yang sama. Komuniti ini terdiri daripada insan kerdil yang masih bayi hinggalah ke golongan dewasa. Start daripada bercakap dan berbincang tentang anak-anak, kita fikirkan perlu kepada pertemuan dengan family untuk kenal lebih rapat, untuk anak-anak itu sendiri bertemu dengan anak-anak yang lain yang mungkin ada kondisi yang sama. Jadi bila kita set untuk berjumpa dan macam hari ini pun kita bertemu untuk mengeratkan silaturahim antara family dan juga anak-anak itu sendiri. Dan kita nak bagi exposure jugalah kepada anak-anak yang mereka sebenarnya tak keseorangan. Redha dan pasrah, sebaik sahaja dimaklumkan mengenai keadaan Anik, Dina Syukrah dan suami Muhammad Faizal hanya mampu mencari maklumat berkaitan secara dalam talian memandangkan ketika itu penyakit ini masih kurang diberi pendedahan. Bagi pasangan ini, mereka perlu hadapi segala rintangan yang mendatang dengan sebaik mungkin demi kebahagiaan zuriat sulung mereka.
Okay, masa first time kita dapat tahu yang doktor bagi tahu Anik mungkin didiagnose dengan achondroplasia. So masa tu kita tak tahu macam mana nak expose perasaan. Sebab kita masih dalam fasa yang terkejut, kita tak tahu what to expect the next kan. Tapi masa tu saya tak risaukan pandangan masyarakat, tapi saya lebih risaukan macam mana dia nak adapt dengan environment akan datang. So itu yang saya punya concern lah. Cabaran paling besar nak bagi dia confident. So daripada kecil sampai besar bila nampak orang lain, kadang-kadang dia ada rasa rendah diri. So cabaran nak bagi dia pemahaman yang sebenarnya itu bukanlah satu isu yang besar, satu benda yang takes effort tu berpanjangan dan bukan pada short term period lah. Muhammad Azim, 28 tahun, merupakan antara individu kerdil dewasa yang banyak berkongsi mengenai pengalaman hidupnya bersama ahli komuniti yang lain. Berkelulusan diploma dalam bidang teknologi reka bentuk produk industri, Azim berjaya membuktikan bahawa golongan kerdil juga boleh berjaya dalam kehidupan. Saya tahu diri saya kerdil ni start sekolah menengah. Sebab bila dah sekolah menengah ni saya tengok kawan-kawan aku ni semua membesar, asal aku itu je kan. Apa yang orang normal buat, saya agak sukar nak buat. Tapi saya suka buat benda yang susah nak dibuat. Contohnya macam nak drive susah, saya cuba. Buat macam mana letak cushion ke apa benda yang boleh buatkan saya ni boleh drive lah. Contoh nak ambil benda tinggi-tinggi tak sampai, try lah. Panjat ke letak benda kursi ke kat bawah kan. Jatuh tu normal, jatuh ke bawah bukan jatuh ke atas kan. Family saya ni ajar saya seperti orang normal. Dia tak suka saya ni Jim ni pendek, tak boleh nak buat kerja ni. So dia biarkan saya ni bebas. Macam orang normal, tak ada dia fikir kang budak ni naik bisikal kang jatuh kang tak sampai, tak ada. Tidak mahu menganggap keadaan fizikalnya sebagai satu kekurangan, Azim percaya setiap individu mempunyai kelebihan dan kekuatan mereka yang tersendiri. Contoh zaman sekolah dulu, kasut diorang letak saya tinggi. Saya try lah lompat-lompat ambil. Tapi bila saya tak sampai, diorang turunkan balik. Itu bagi saya tu cuma hanya gurauan. So cabaran tu banyaklah cabarannya. Cuma saya ni lebih kepada positif lah. Saya tak suka negatif. Dia ni so pergi KL naik bas, naik KTM seorang-seorang. Tu kena tempuh lah. Itulah cabarannya. Contoh naik kereta tak sampai, fikirlah cara macam mana yang boleh buat sampai. Modify pedal ke, letak cushion ke. Selain keadaan saiz fizikal yang berbeza, individu kerdil juga cenderung untuk mengalami masalah kesihatan yang lain. Kalau tengokkan kepada apa yang kita bincangkan dekat dalam grup, mostly tentang kesihatan anak-anak lah. Sebab kita tahu anak-anak achondroplasia akan melalui banyak fasa. Pada keadaan dia baby, bila dia dah remaja, dia dah dewasa, masalah tu berbeza-beza. Jadi pada masa keadaan dia masih baby, kadang-kadang dia ada isu pernafasan, ada isu dengan tulang dia. Jadi benda-benda yang macam itulah yang kita tanya kalau kita perlukan confirmation jugalah daripada ibu bapa yang lain yang mungkin pernah bawa anak pergi cek dekat doktor kan. Dan bila kita tanya adakah kondisi itu normal ataupun kita perlu dapatkan khidmat yang profesional daripada doktor, so kita tanyakanlah juga dalam tu. So mostly tentang kesihatan anak-anak lah. Masa mula-mula saya membesar, saya seorang je kerdil. So bila saya dah meningkat usia remaja, ada kenalan-kenalan lah. Contoh orang kerdil persatuan, ada roja-roja saya lah. Macam saya tak ada apa-apa sebarang penyakit. Bila saya dah join persatuan orang kerdil, baru saya tahu. Ada certain orang kerdil dia mempunyai susah untuk bernafas. Bila jalan jauh dia terlampau penat. Macam saya alhamdulillah syukur tak ada apa-apa lah. Bersukan saya main futsal, berlari pun saya berlari. Alhamdulillah lah saya tak ada apa-apa segala penyakit, cuma fizikal saya kecil. Seiring dengan peredaran zaman, kini maklumat dan pendedahan mengenai insan kerdil semakin mudah diperolehi. Namun maklumat sahaja tidak mencukupi. Ibu bapa dan anak-anak kerdil ini perlukan sokongan dan dorongan antara satu sama lain untuk terus kuat mengharungi liku-liku kehidupan. Kumpulan sokongan yang macam ni perlu, especially untuk ibu bapa yang
Kadang-kadang kita rasa kita seorang-seorang. Kita nak tanya dengan orang lain, kita tak tahu nak refer kepada siapa. Sebab orang lain jabaran dia mungkin berbeza. Jadi bila kita nampak cabaran yang sama, so bila kita berkongsi rasa yang sama, kita dapat sekurang-kurangnya faham apa yang mereka rasa dan mereka faham apa yang kita rasa, dan kita boleh berkongsi bagaimana cara nak mengatasi isu-isu yang timbul daripada situ. Tidak hanya bertujuan untuk mengeratkan silaturahim, aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh komuniti ini juga diharapkan dapat membantu membina keyakinan diri dalam kalangan anak-anak kerdil. Saya harap lebih ramai ibu bapa yang mungkin ada masalah yang sama ataupun kondisi anak yang sama untuk sama-sama berkumpul, berkongsi maklumat dan berkongsi pengalaman yang sama supaya kita dapat bantu lebih ramai orang luar tentang awareness tentang dwarfism. Bagi mewujudkan kesedaran dan menambah pengetahuan umum mengenai dwarfism, setiap individu perlu memainkan peranan bagi memastikan golongan kerdil tidak terpinggir. Semoga nilai keakraban dan kasih sayang yang ditonjolkan oleh komuniti keluarga kerdil ini mampu menjadi inspirasi kepada seluruh masyarakat. Terletak di Bamboo Hills, Kuala Lumpur, restoran Lokal Rasa menjadi lokasi pilihan untuk siaran Nona minggu ini. Dikelilingi dengan lanskip menghijau yang tenang dan nyaman, memberi kelainan buat pengunjung yang menjamu selera di sini. Selain menyediakan juadah masakan Melayu, India dan Barat yang sesuai dengan selera tempatan, restoran ini turut popular dengan pelbagai hidangan pastry yang menarik dan menyelerakan. Bagi anda yang ingin mengadakan majlis istimewa atau acara berkumpulan, terdapat 4 ruang berbeza yang sesuai. Majlis berkonsepkan taman dan kontemporari menjadi antara pilihan ramai. Minat yang tinggi dan pengalamannya dalam bidang fashion mendorong Amani Hazara untuk mula menghasilkan busana eksklusifnya menggunakan jenama Hazara. Selain terkenal dengan rekaan yang menggabungkan siluet dan perhiasan moden, jenama ini turut mengetengahkan konsep jahitan menggunakan teknik tambo bagi menghasilkan koleksi yang mewah dan elegan. Segmen Lensa Gaya meninjau koleksi terbarunya yang sesuai digayakan untuk pelbagai acara dan majlis keraian. Sinonim dengan penggunaan fabrik chiffon sutera, jenama Hazara semakin popular dalam kalangan penggemar fashion busana mewah, menawarkan koleksi busana melalui tempahan dan rekaan sedia ada. Busana yang dihasilkan sentiasa direka mengikut citarasa pelanggannya. Perincian manik dan labuce yang diterapkan dalam rekaannya membuatkan busana yang digayakan tampak lebih eksklusif dan mampu menyelahkan sisi feminin pemakainya. Konsep untuk collection kali ini, kita lebih mengetengahkan ethnic wear yang eksklusif dan bersesuaian dengan occasion-occasion seperti majlis perkahwinan, special event dan untuk menerima anugerah ke istana. Okey, kalau kita tengok yang baju terracotta ni, design dia adalah macam cape style, which is di Hazara ni kita sentiasa menitik beratkan klien-klien yang want to look modest, want to be fashionable tapi at the same time nak menutup aurat, masih nak kelihatan bergaya dalam kesopanan.
Desain potongan dia adalah potongan kurung moden, tapi dia dihiasi dengan kain luar tu yang menggunakan material chiffon silk juga untuk nampak lebih lembut. Cuma diberatkan dengan perincian-perincian manik dekat keliling baju tu sendiri. Rekaan yang menggunakan kolam mandarin bersama potongan baju dengan corak lipatan di bahagian dada ini memberikan kelainan yang menawan. Untuk baju yang turquoise ni, di perincian manik tu kita menggunakan elemen floral. Penggunaan warna pun kita menggunakan warna yang bold sesuai dengan majlis-majlis seperti evening wear ataupun majlis-majlis perkahwinan yang pada malam hari. Potongan baju tu adalah potongan kurung moden dan ada hiasan frills di skirt, dan kita juga ada mengetengahkan design sleeve. Kita enhance design sleeve tu dengan design puffy yang to me it's timeless. Daripada dulu sampai sekarang pun design puffy tu dia memang tak lapuk, masih diterima sampai sekarang. Bagi memberi sentuhan yang lebih anggun, busana dengan potongan siluet kurung moden ini disirikan lagi dengan hiasan ropol pada kainnya. Di bahagian bawah baju dan hujung lengan pula, mereka menggunakan potongan jenis lengkung dan dihias dengan manik serta sulaman. Padanan fabrik rona lembut bersama perincian hiasan manik yang ringkas menjadikan busana ini sesuai digayakan di majlis formal maupun casual. Actually, untuk baju-baju yang eksklusif ni, it can also be for bridal. But normally, untuk bridal, kita akan menggunakan penggunaan warna yang berbeza. Yang lebih lembut, yang lebih pastel, yang lebih bersesuaian lah untuk upacara-upacara pengantin seperti bertunang atau pernikahan. Normally, kita ada pilihan-pilihan pakaian yang bersesuaian juga untuk menghadiri upacara informal yang lebih relax, lebih santai, which is normally dia punya manik atau perinciannya lebih simple. Perhiasan manik dan labuci pada busana ini pula menggunakan kaedah jahitan tambur sepenuhnya. Penghasilannya lebih menjimatkan masa, namun teknik jahitan ini perlu dilakukan dengan teliti supaya rekaannya kelihatan kemas dan tersusun. Harapan saya untuk Hazara ialah untuk establish butik ini untuk menjadi a go-to destination for individuals who are looking for bridal wear and exclusive ethnic attire untuk menghadiri majlis-majlis istimewa dan majlis-majlis anugerah. Koleksi busananya yang eksklusif menjadikan label ini sebagai pilihan utama pelanggan yang sentiasa ingin tampil anggun dan bergaya dalam majlis yang dihadiri. Amat penting untuk memastikan anak-anak dan keluarga mendapat khasiat makanan yang baik dan seimbang. Rata-rata golongan hawa gemar menyediakan juadah yang dimasak sendiri. Selain lebih jimat, ia juga dapat mengeratkan kasih sayang antara keluarga. Segmen Air Tangan minggu ini berkongsi cadangan juadah ringkas yang mudah dan dapat menjimatkan masa untuk disediakan. Bersama pemilik laman sosial Kak Mahkau, Datin Linda Rahim, berkongsi resepi sandwich tuna kado dan sajian manisan Dona Rule. Hai Nona, jumpa masuk. Hai guys, rumahku dah lagi. Hari ni kita nak try buat tuna kado viral. Untuk membuat tuna kado, sediakan tuna, lada hitam, garam, mayonis tuna, daun ketumbar, cili jalapeno, mustard, sos sriracha, sos pesto, tomato, avocado dan roti. Kita perlukan tuna, kita masukkan dalam bekas ni. And then, kita letakkan koriander. Koriander ni bukan semua orang suka makan. Tapi, koriander dia akan mewangikan tuna ni. And then, kita ada pepper dengan garam. Bawang kita chop. Ini adalah tuna mayo. Kalau korang guna 1 tin tuna, korang perlukan 1 botol kecil tuna mayo. Ia akan menyedapkan tuna kado kita. Dia akan jadi macam very creamy. Kita masukkan semua ni.
kita nak buat untuk anak-anak pergi sekolah ke. Ini resepi untuk korang diet pun boleh. Okey, dalam ni ada jalapeno jeruk tau. Okey, jalapeno jeruk ni kita nak kena chop dulu. Function mustard ni dia akan menghilangkan bau tuna tu. Sekarang kita letak tepi. Kita chop kita punya jalapeno, okey? Jalapeno ni punya amount korang terpulang korang nak pakai banyak mana. Kalau rasa macam tak nak pedas, tak payah pakai banyak. Kita masukkan dalam ni. Tuna chunk tu, kalau kita tengok, dia masih belum smash lagi. Jadi, kita hempuk dia. Kita henyak dia. Lepas tu kita gaul dia sebati, okey? Okey, ni dah siap. Kita letak tepi. Now, kita akan presskan roti. Sekarang ni, Ma guna macam-macam jenis roti. Ini adalah focaccia. Focaccia pun boleh guna, tapi the best roti yang korang boleh guna adalah ciabatta. Ciabatta, dia sangat soft. Ma ada mesin penini. Tapi kalau korang tak ada mesin penini, korang hempap dia dengan tudung periuk ke apa ke. Lepas tu korang letak lesung batu yang paling heavy supaya dia jadi lengit, lepis lepe-lepenya. And, tengok Ma akan press je. Tu dia. Nampak tak dia lepeh macam mana? So, untuk kekalkan dia punya crunchy, kita kena slice dia cepat-cepat supaya dia tidak soggy. So, sekarang ni, kita kena sapu mayonis dengan sriracha. Kita mixkan. Sebelah one side, kita akan letak sriracha mayo. Ini adalah pesto. Tak kat atas ni. And sapu dia. Tak ada avocado, maknanya tidak adalah tuna kado ya. Tuna kado tu datangnya daripada tuna dan juga avocado. Slicekan dia. One side kita letak avocado. Tomato, kalau boleh slice jangan tebal sangat. Letak 2 cukup. Okey. Now, tuna kita ni, kita letak dia dekat atas ni. Betul kan? Kita rangkupkan dia. Dah siap. Inilah dia tuna kadonya. Dengar tak crunchy dia? Nah, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita dah buat tuna kado, sekarang kita nak buat doner rulim. Seterusnya, sediakan kuning telur, tepung kastad, mentega, gula, susu dan donat. Kita perlukan 4 egg yolk. Kita masukkan dalam ni. Ma tunjukkan cara-cara dia nak buat. Senang saja korang. Ini adalah custard powder. Ada garam kat dalam ni sikit. Ma masukkan dalam ni custard sugar. Kita tak akan masukkan semua. Kita akan masukkan separuh sahaja, okey? Sebab kita nak hancurkan dia kat sini and separuh lagi kita akan masak dia dengan susu. Now, kita kocakkan dia. Kita pakai whisker lebih mudah. So, whisk dia sampai dia sebati, okey? Alright, done. Okay, now. Kalau korang tengok ni, ini dah pale. Kita letak tepi, kita panaskan susu dengan gula dan juga vanilla essence, okay? Bila kita pakai vanilla bean, dia akan ada biji-biji vanilla tu nanti dekat custard kita. Okay, kalau korang tengok ni, ini dah macam keluar asap. Nampak tak buih-buih tu? Dia bukan menggelegak, okay? Dia dah cukup lah masak. Ma akan tunjukkan macam mana korang nak campurkan susu panas ni dengan telur yang dah ada custard. Kita kena masukkan perlahan-lahan. Alright, susu ni dia panas. Kita tak boleh letak semua sekaligus. Kita letakkan sikit supaya kita nak temperedkan telur dengan susu ni. Kalau tidak, telur ni dia akan jadi scrambled egg. Method yang sangat penting korang. Kalau tidak, korang punya custard tak menjadi. Apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita masukkan balik ke dalam pot ni. Mudah kan? Jangan berhenti gaul dia. Whisk dia. So, sekarang kita akan masukkan butter. Lepas tu kita akan gaulkan dia. Kena whisk, kalau tidak dia akan jadi berketul-ketul. Itu yang kita tak nak. Kita nak custard kita smooth. Kastad perlu disimpan dalam peti sejuk semalaman sebelum menggunakannya. Letakkan kastad di atas donat, taburkan gula dan sedia untuk dibakar. Okey, tadi Ma dah buat tuna kado dan sekarang Ma dah buat doner rulik. Kalau Ma boleh buat, Jah pasti boleh. Selamat mencuba!
Mendiami rumah yang selesa, nyaman dan dihias cantik mengikut cita rasa sendiri merupakan impian setiap individu. Pelbagai konsep dekorasi kediaman menjadi pilihan. Ada yang suka dengan susun atur yang syarat dengan perabot dan perhiasan, ada juga yang lebih tertarik dengan konsep sederhana. Bagi Fatin Syafira Abdul Patah, dia dan suami lebih selesa memilih konsep minimalis elegan untuk memastikan kediaman mereka kelihatan teratur dan kemas. Bersama pemilik akaun Serin@Serinya berkongsi tip dekorasinya dalam Diary Deco. Ramai yang beranggapan luas kediaman memainkan peranan utama untuk sentuhan dekorasi terbaik. Hakikatnya, tidak kira besar atau kecil, sesebuah kediaman boleh dihias dengan cantik jika kena dengan konsep dekorasi dan susun atur yang menarik. Selain bergantung kepada bajet, proses pengubahsuaian kediaman juga perlu mengambil kira idea dan kesukaan pemilik bagi merealisasikan rekaan dalaman yang diidamkan. Rumah saya berkeluasan sebanyak 1,874 kaki persegi. Sebenarnya tak ada konsep yang spesifik untuk rumah saya. Cuma memang saya dan suami sangat meminati konsep minimalis elegan. Saya banyak dapat idea daripada keluarga saya sendiri, daripada ibu saya, daripada majalah, daripada rancangan televisyen dan juga media sosial seperti Instagram dan juga Pinterest. Dan di situ tercetusnya idea untuk mewujudkan konsep minimalis elegan ini. Sering menjadikan gambar dan video hiasan rumah di laman media sosial sebagai rujukan dan inspirasi, Fatin sentiasa memastikan hiasan dekorasi kediamannya kemas dan teratur. Setiap perabot dan perhiasan disusun rapi mengikut tema pilihannya. Konsep ini menekankan elemen kesederhanaan dan kefungsian. Antara ciri-ciri utama untuk konsep minimalis elegance ini adalah pemilihan warna-warna yang agak neutral seperti warna putih, kelabu, warna keemasan. Kami memilih perabot-perabot yang functional. Perabot-perabot ini memainkan peranan bagi membuatkan ruang itu nampak functional tapi at the same time nampak luas dan tenang. Jadi kami mahukan setiap kali pulang bekerja kita nak suasana yang sangat tenanglah untuk kami berehat selepas seharian bekerja. Faktor-faktor lain yang sering diberi perhatian ialah jenis perhiasan dan warna perabot yang sesuai untuk dipadankan dengan konsep pilihan. Bermula daripada perabot dan tekstil sehinggalah kepada warna dinding, kesemuanya memainkan peranan yang penting dalam menonjolkan aura minimalis elegan di ruang kediaman. Untuk pemilihan hiasan pula, kami memilih hiasan yang tidak syarat dan menekankan kefungsian jugalah. Kalau tengok kat rumah saya ni memang dekorasi yang agak minimal, di mana pengurangan barang-barang yang tidak perlu. Jadi rumah saya banyak ada storage dan juga hidden storage. Barang-barang disimpan dalam storage supaya kelihatan lebih kemas. Dan seterusnya, konsep ini juga menekankan open layout konsep, pelan ruang lantai terbuka untuk nampak kesan yang lebih luas dan juga lebih tenang. Konsep ruang terbuka turut memainkan peranan dalam menyelahkan lagi keluasan rumah. Bahagian dapur yang lapang dan selesa menjadi antara ruang kegemaran pemiliknya. Sementara untuk ruang dobi pula, pencahayaan semula jadi daripada atap kaca memudahkan pemilik untuk menjemur pakaian di dalam rumah. Rumah kami memilih untuk ada dua jenis dapur, dapur kering dan juga dapur basah. Dapur basah bagi saya adalah tempat untuk kita berperang, untuk kita masak. Jadi kalau kita tahu masakan Malaysia ini memang agak berbau kan, kita asingkan dapur kering dan dapur basah ini dengan pintu. Untuk dapur kering pula memang ruang tempat simpanan ekstra dan juga tempat ruang makan tambahan untuk keluarga. Untuk laundry area, kami memilih indoor laundry area di mana kami menggunakan pakai atap kaca. Jadi sebarang sekali menjemur, kami hanya menjemur di dalam rumah sahajalah dan tidak perlu lagi risau hujan. Konsep dekorasi minimalis merupakan trend terkini dan semakin popular dalam kalangan masyarakat tempatan. Bagi mengelak pembaziran dan mendapat hasil sentuhan dekorasi yang tepat serta memuaskan, proses pengubahsuaian haruslah dirancang dengan teliti. Kami memang ada buat renovasi, especially di bahagian belakang dapur lah. Semuanya berdasarkan idea sendiri. Di ruang utama di rumah ini adalah dapur, iaitu dapur kering dan juga dapur basah lah. Dapur kering tu menjadi tarikan utama di rumah ni. Kalau tetamu datang pun, mereka selalu bergambar di ruang dapur kering tersebut.
Bagi saya dalam membuat hiasan rumah ini sebenarnya bergantung kepada cita rasa dan gaya hidup masing-masing. Apa yang sesuai untuk keluarga saya mungkin tidak sesuai untuk keluarga lain. Yang penting konsep yang dipilih memenuhi cita rasa dan juga gaya hidup. Suasana dan dekorasi kediaman yang menarik dan teratur bukan sahaja mampu menyuntik ketenangan, malah turut menjadi terapi buat penghuninya. Merupakan bekas peserta drama Festival Kuala Lumpur atau DFKL 2019, pelakon baharu Siti Harisa kini semakin dikenali oleh peminat-peminat drama tempatan. Lakonannya menerusi drama bersiri yang ditayangkan secara eksklusif di aplikasi tonton. Perempuan itu berjaya menambat hati penonton sekaligus melonjakkan popularitinya. Bagi pelakon yang dikenali dengan watak sera ini, peluang bergandingan bersama barisan selebriti berpengalaman memberi peluang untuk dia lebih memahami selok-belok dunia industri hiburan. Ikuti perkembangan terbaharu pelakon jelita yang semakin meningkat naik ini dalam Kisah Selebriti. Mama kirim salam. Waalaikumsalam. Dia cakap nanti dah settle nikah kat sana, Mama suruh buat kat sini pula. Okay? Meskipun pernah terpalit dengan isu kontroversi sebelum drama lakonannya ditayangkan, ia tidak sedikit pun mematahkan semangat pelakon muda ini untuk terus berkarya. Bagi Siti Harisa, dia bersyukur kerana setelah lebih 5 tahun berada dalam industri, bakatnya kini semakin dihargai oleh penonton, terutamanya peminat drama tempatan. Kembangan sekarang, Harisa tengah shoot drama series bertajuk Perempuan Ilmu Hitam. 10 episod dengan Sapphire Screen Production. Jadi dikatakan job ketiga Harisa untuk tahun ni. Alhamdulillah. Cerita ni it's horror. Untuk watak Harisa, nama dia Lisa. Dia bekerja under NGO. Dia menolong mangsa-mangsa perogol ni. And then backstory juga about Lisa ni, dia pernah kena rogol 7 tahun lepas. 7 tahun lepas tu dia mulalah balas dendam. Dia ni berkawan dengan 2 orang, Afifah dengan Sarah. Afifah adalah Caca Mak Embong, Sarah adalah Fifi Azmi. Bermula sekadar suka-suka, Harisa tidak menyangka percubaannya dalam sesi uji bakat lakonan sebelum ini berjaya membuka jalan serta memberi peluang untuk dia bergelar pelakon. Tak pernah terfikir pun nak jadi pelakon. I masuk uji bakat di FKL sebab it was a random decision actually. Because dia datang University Harisa. So I suggest nak check it out, nak see. Tapi at the same time rasa macam, okay lah, why not just try it out. So Harisa pergi, Harisa masuk, Harisa buat je lah. Tapi then after that tak fikirlah macam dapat tak kisahlah. Lepas tu dan suddenly dapat second call back. So dapat second call back tu yang macam, oh okay, diorang macam okey kot. Lepas tu then masa tu lah baru Harisa buat prepare betul-betul. Sebab masa audition Harisa tak prepare apa-apa pun. Skrip tak ada, screenplay macam mana tak tahu. I tak prepare apa-apa. I just macam duduk before I nak audition tu, I dah macam nak buat apa. Okay lah, buat je lah apa-apa. Lepas tu dan second audition tu baru I macam set lah, ada skrip, ada screenplay dia macam mana semua. Dan Alhamdulillah dapat masuk di FKL. Setiap bidang kerjaya pasti ada cabarannya. Bagi Harisa, antara cabaran utama sebagai seorang pelakon adalah mampu menjiwai setiap watak yang diberikan agar mesej yang ingin disampaikan dapat difahami dengan baik oleh penonton. First karakter I pernah dapat adalah hantu. Tapi hantu yang baik. Hantu dia just like relax je, tak ada macam seram, yang macam seram sangat. Dia just like ada sebab dia jenis hantu yang messenger. Jenis hantu yang bagi messenger. Itulah first character I dapat. And then from that on, slowly I dapat ada karakter yang macam karakter gosip lah. Lepas tu karakter kawan baik. Karakter yang baik-baik dan okey. Dan bagi from that on Harisa mula minat berlakon, lagi minat berlakon sebab dapat experience karakter lain ni, dapat belajar karakter lain ni.
Membawa peranan sebagai seorang wanita simpanan dan perosak rumah tangga, watak Sarah yang dipegang oleh Harisa dalam drama Perempuan Itu berjaya mencuri tumpuan walaupun mengundang pelbagai reaksi daripada penonton. Watak Sarah tu pun I'm still inspired by her character juga. Dan macam mana Harisa bawa karakter tu juga. Archive Harisa lah watak tu. So macam bila Harisa nak kaji balik, macam contoh ada watak yang macam Sarah sikit ke apa, macam sikit-sikit lah macam mana Harisa bawa Sarah, Harisa akan belajar daripada Sarah. Mimi Lana, dia ada ajar Harisa macam mana nak nangis. Macam dia macam it depends tau, nangis ni sometimes dia on and off. Dia macam boleh naik, sini suruh nangis tapi macam asal tak nak keluar tangisan ni. Tapi bila lepas tu Mimi ada ajar lah macam mana nak nangis, saya macam so I've learned from that, and lama-lama I buat kat set-set lain, so jadi. Zul ajak I untuk tak nampak kaku. So Zul is very open yang macam relax je, dia relax. So macam from that I macam, okay lah, I just need to be relaxed as well. Soalan TV nak tanya. Okay, boleh? Dia sebutkan 3 karakter Harisa di sebalik tabir yang ramai orang tak tahu. Harisa ni seorang yang happy go lucky. Sometimes gila-gila lah juga. Yalah, just to make myself happy. And then satu lagi, Harisa ni consider pendiam lah juga. Ada time Harisa akan diam. Berlakon atau menyanyi? Berlakon. Kenapa? Sebab Harisa sekarang, I dah start suka berlakon. Tapi menyanyi pun memang tak lah kot. Sebab tak pandai menyanyi. Kalau bukan artis, siapa Harisa? Kalau bukan artis, Harisa rasanya jadi seorang lecturer English. Bila Harisa nak kahwin? InsyaAllah ada rezeki, dah jumpa jodoh, Harisa kahwin. InsyaAllah. Doakanlah. Macam mana agaknya lelaki nama Harisa? Lelaki nama Harisa Sebutkan 3. Okey. Harisa suka lelaki tinggi. Lelaki tu tinggi. Family oriented. Memang very good relationship with the family. And then I pun boleh good relationship with the family juga. Yang ketiga, perangai sama macam Harisa. So yeah. Meskipun perjalanannya sebagai seorang anak seni masih jauh lagi, berbekalkan usaha dan semangat untuk sentiasa belajar serta memperbaiki mutu lakonannya, tidak mustahil Harisa mampu menempa kejayaan di peringkat yang lebih tinggi suatu hari nanti. Semoga bakat bintang jelita ini terus bersinar dan diterima baik oleh semua peminat industri hiburan tanah air. Cantik, Mak. Cantik kan? Cantik. Terima kasih, Abang. Nona zaman sekarang bukanlah calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon orang. Waktu hujung minggu, Mira pasti ramai yang suka meluangkan masa bersama keluarga atau teman-teman. Lebih menarik jika dapat bersantai sambil menikmati juara sarapan ringkas atau masakan Melayu yang enak seperti nasi dagang, nasi lemak, kuih-muih tradisional mahupun minum-minum kopi dan sebagainya. Sesuai dengan slogannya Coffee with Nature, segenap ruang di lokasi menarik ini dipenuhi dengan hiasan tanaman hijau yang mendamaikan. Jom bersama Nona, kita relax sekejap di Cafe Kopi Platinum yang terletak di Shah Alam, Selangor. Mula beroperasi sejak setahun lalu, kafe ini menjadi lokasi pilihan untuk pelanggan menjamu selera sambil bersantai di hujung minggu. Wan Atina Tuti, seorang penggemar kopi, menjadikan minatnya itu sebagai pemangkin untuk dia membuka kafe sendiri di halaman rumah orang tuanya. Kafe yang terletak di Seksyen 7 Shah Alam Selangor ini bukan sahaja menerima kunjungan daripada penduduk setempat, malah dari serata negeri.
Idea dan minat saya nak buka kafe ni sebenarnya dah lama sebab saya memang minat kopi, tapi saya terpaksa pendamkan dulu impian saya nak buka kafe sebab waktu tu saya bekerja dalam baking industry. Pada tahun lepas saya nekat untuk nak berhenti, saya sambung belajar, saya ada banyak waktu terluang untuk meneruskan cita-cita saya untuk nak buka kafe. So alhamdulillah lah keluarga saya bagi sokongan yang penuh untuk nak buka kafe ni. So tercetuslah Kopi Platinum. Menerapkan konsep kopi bersama alam semula jadi, tidak hairanlah persekitaran kafe ini dipenuhi dengan hiasan lanskap tumbuhan hijau yang ditanam sendiri oleh ibunya. Rumah berciri tradisional Terengganu ini turut memberikan pelanggan suasana seperti berada di desa. Bagi menyelahkan lagi aura tradisionalnya, perabot daripada kayu jati digunakan sebagai hiasan di segenap ruang kafe. Sebenarnya family saya memang sukakan jati, perabot jati. Mostly kami memang perabot yang dah ada ni, furniture yang dah ada ni memang dah sedia ada. Sebab sebelum ni mak saya ada buat bisnes perabot jati. So apa yang saya boleh kongsikan mostly furniture daripada collection mak saya. Dibuka pada setiap hari Sabtu dan Ahad, kafe ini menyajikan variasi menu sarapan pagi yang enak dan menyelerakan. Antara yang menjadi pilihan pelanggan ialah juadah dari Pantai Timur. Bahan-bahan yang kita gunakan pun kita dah prepare semalaman. So bila customer datang pagi-pagi untuk breakfast, setiap hari Sabtu dan pagi Ahad, makanan-makanan yang kita serve tu memang fresh, yang kita masak dalam masa yang sama, dalam hari yang sama. Tarikan dia daripada kopi kita, which is kopi kita, kopi signature, di mana sirap dia diperbuat daripada homemade gula Melaka. And then seterusnya keistimewaan dia ialah nasi dagang. Resepi yang digunakan resepi mak saya sebab mak saya asalnya daripada Terengganu. Keluarga saya memang daripada Terengganu. So resepi yang digunakan tu pun daripada resepi turun-temurun oleh arwah nenek saya. So kita kekalkan tradition tu. Selain nasi dagang, kita ada laksa, kita ada laksa Johor, nasi lemak ikan, kuih muih tradisional. Menu dari kafe ini bukan sahaja memenuhi cita rasa golongan dewasa, tetapi turut sesuai untuk dinikmati penggemar ciliknya. Sebenarnya ini bukan kali pertama, dah kali kedua saya datang sini. Tapi masa kali pertama saya datang tu, saya nampak dekat iklan dekat media sosial. Saya macam, oh menariknya untuk saya datang. Saya try kopi, saya try nasi dagang, macam-macam. Fokus utama saya nak customer datang kat sini rasa tenang, santai-santai, sambil borak-borak minum kopi dengan keluarga di sebuah kediaman yang berkonsepkan green dan juga konsep tradisional, rasa klasik. So, diorang makan, diorang rasa santai-santai. Peluang berkunjung ke kafe ini bukan sahaja dapat menjamu selera dengan pelbagai juadah tradisional daripada resepi turun-temurun, malah dapat meluangkan masa bersantai bersama keluarga atau teman-teman dalam suasana desa yang nyaman. Sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya, sekecil-kecil ikan pasti ada dagingnya. Sama juga seperti manusia, sebaik-baik orang sudah tentu ada buruknya, seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Kita tidak dilahirkan sesempurna baginda Rasulullah SAW, maka hendaklah sentiasa kita bermuhasabah diri. Mencari kesilapan orang lain tidak akan menambah nilai kehidupan seseorang. Sebaiknya perbaikilah kekurangan diri untuk menjadi yang lebih baik. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Sebenar tahun baru Hijrah ini, marilah kita mulakan dengan semangat ukhuwah yang positif demi masa depan bersama yang bahagia dan bermakna. Baiklah, terima kasih kepada restoran Lokal Rasa Bamboo Hill kerana sudi menerima kunjungan kami minggu ini. Semoga setiap perkongsian kami hari ini dapat memberi manfaat dan inspirasi buat anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri.
Barat.